أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada pagi ini sambung lagi kitab Al-Jauhar Al-Mawhub. Kita dalam masalah baru-baru ni kita membahaskan berkaitan dengan tukang azan Nabi. Muka surat 44 Jawi. Tukang azan Nabi 4 orang. Itu yang kali terakhir kita bahas. Masuk kita pada perbahasan lepas pada itulah. Bang dan qamat pada telinga kanak-kanak yang baru lahir. Kita masuk bab tu. Ya. Muka 44 tu muka baris berapa tu? Tengah-tengah. 14 daripada atas. 15 daripada atas. Berkaitan dengan bang dan qamat pada telinga kanak-kanak. Rumi itu 94. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, dan sunat bang. Dan sunat bang. Bang tu maksudnya azanah. Dan sunat bang pada telinga kanak-kanak. Sunat bang pada telinga kanak-kanak. Azan yang sebelah kanan dan qamat pada telinganya yang sebelah kiri, sama ada kanak-kanak itu lelaki atau perempuan. Yang ini yang mula-mula ni. Perkara pertama yang sepatutnya bayi itu dengar. Dan perlu ambil perhatian nurse-nurse yang sambut bayi, samalah juga. Biarlah perkataan yang pertama didengari oleh telinga bayi itu, budak tu, yang baru lahir tu adalah azan dengar kot telinga kanan dia, qamat dengar kot telinga kiri dia, walau tak kira sama ada dia lelaki ke, dia perempuan ke, tak kira. Yang penting dengar tu dulu. Ni perhatian bagi mungkin lah, kalau kita tak adalah kot nurse kan, lelaki. Kalau yang perempuan tu, yang nurse tu doktor ke, ataupun mungkin ada anak-anak yang kerja nurse ke, ambil perhatian lah. Perhatian macam mana? Dia masa lahir tu, dia, masa keluar anak, lepas keluar anak tu, dia jangan bercakap. Kalau ikut pengalaman lah, duk tengok, orang bercakap. Diorang cakap pula benda-benda entah apa-apa, bukan benda-benda, cakap lah. Semalam pergi mana, petang ni nak makan apa, rehat nanti nak rehat pukul berapa. Dia bercakap popek. Sambil-sambil dia duduk basuh. Kan, dia ambil dulu, dia bagi kat maknya dulu untuk menyusu. Lepas tu dia nak mandikan kan, bukan mandilah, macam basuh kan. Lepas tu doktor pun tengok pukul berapa deliver, tulis. Semua tu bahasa bercakap tu.
Jadi kalau boleh, jangan sabar dia cakap. Buat isyarat. Baca isyarat. Jangan bagi dia dengar benda lain. Ini dia dengar benda lain dulu. Semalam tengok drama semalam. Oh sedap juga drama. Dia cakap 2-3 orang. Jadi budak tu dengar drama dulu. Manalah budak tu tak tengok TV. Bila dah besar-besar. Biar kalau ada ayah dia ke siapa-siapa lah. Biar dengar kalimah ni dulu. Kalimah azan dulu. Seruan azan dulu. Nombor 1. Dan dia kata kat sini sama ada lelaki atau perempuan. Jadi kita ada kesilappahaman bahawasanya kalau kanak-kanak tu lelaki, azan dengan qomat. Kalau kanak-kanak tu perempuan, qomat aja. Tu ada. Sebenarnya tidak. Lelaki ke perempuan ke bayi tu azan dan qomat sama-sama, dua-dua sekali. Habis itu ada tak keadaan yang kanak-kanak tadi disunatkan untuk qomat je, tak disunatkan untuk azan? Ada. Iaitu bila tak ada orang lelaki. Siapa? Sekarang ni anak tu dah lahir. Bayi tu dah lahir. Siapa yang nak azankan dia? Jika yang nak azankan dia ada lelaki, tak kisahlah lelaki tu ayah dia ke, datuk dia ke, adik-beradik, abang dia ke, ataupun doktor sendiri ke, tak kisahlah. Yang penting nak azankan tu lelaki. Yang nak azan tu lelaki. Tak kisahlah bayi tu lelaki atau perempuan, maka azan dan iqamah. Sebab yang nak mengalunkan, yang nak mengazankan dia tu lelaki. Tapi yang nak mengazan dia tu kalau perempuan, maksudnya lelaki tak ada, tengah-tengah malam, pukul 4 pagi baru melahirkan. Ada doktor perempuan, nurse perempuan, semua perempuan, mak dia pun yang beranak ataupun perempuan, semua perempuan. Jadi takkan nak tunggu pagi esok, baru pukul 3 pagi. Macam-macam dah masuk kat telinga dia. Jadi takkan nak tunggu esok baru nak diazankan. Maka siapa tak kisahlah kalau nurse. Kalau mak dia, kalau mak dia larat, mak dia. Mak dia. Oleh kerana orang perempuan yang nak mengazankan, maka tak sunat azan. Qomat saja. Bila sebab orang tu orang perempuan. Sama ada bayi itu lelaki atau bayi itu perempuan. Kalau bayi itu lelaki, qomat saja. Kalau bayi itu perempuan pun qomat saja. Jadi kita dapat faham dari segi azan dan iqamah, yang ditilik bukan jantina anak. Yang hendak ditilik sama ada nak azan ke atau qomat. Nak azan dan qomat ke ataupun nak qomat saja. Yang ditilik orang tu, orang besar tu. Bukan ditilik bayi tu. Yang nak tilik jantina bayi tu apabila nak buat akikah. Nak buat akikah, tilik jantina bayi. Laki perempuan, lelaki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Dari segi akikah, tilik jantina bayi. Dari segi nak seruan dekat telinga bayi tadi, tengok jantina yang nak menyeru tu, bukan jantina anak. Jadi kadang-kadang qomat saja walaupun anak lelaki. Nak macam ni tak ada orang. Semua perempuan. Kadang-kadang qomat, kadang-kadang azan dan qomat walaupun kanak-kanak tu, bayi tu perempuan. Sebab lelaki yang nak menyeru tadi tu. Okay. Kenapa pula disunatkan azan dan qomat pada bayi tadi ni? Biar kalimah yang pertama dengar. Sebab kita ni ada perjanjian dengan Tuhan. Kita ada perjanjian di alam roh ataupun alam zuri dia panggil. Yang kita bahasa Melayu jadi zuriat. Dia ada satu alam. Alam tu nama zuri. Boleh juga panggil alam roh. Tapi yang tepatnya alam zuri. Alam zuri ini zuriat lah. Dikeluarkan semua zuri, dikeluarkan semua roh-roh di alam zuri itu. Waktu tu dikeluarkan kat mana? Daripada sulbi tu Adam. Keluar. Semua yang akan lahir nanti sampai kiamat. Keluar siap-siap dah daripada sulbi tu Adam. Keluar siap-siap. Kemudian Allah tanya, alastu bi rabbikum? Ngaku tak aku ni Tuhan? Ngaku ke tak? Qalu bala syahidna. Ya, sesungguhnya kami mengaku dan kami bersaksi. Okey, masuk balik dalam sulbi tu Adam. Sulbi wat taraib kat belakang ni. Dia duduk dalam tu lah. Maka turunlah anak-anak Nabi Adam sampai kita. Sampai kita sekarang ni. Jadi bila kita dah ada perjanjian, bila Allah tanya tu, kau mengaku tak aku ni Tuhan?
mengaku, kami bersaksi, syahidna, kami bersaksi. Kemudian apabila kita dilahirkan, jika sampai seru pada kita, sebab bila lahir-lahir lupa, kita akan lupa. Kemudian sampai seru, yang dia kata sampai seru tu lah, sampai seruan Islam dekat kita, maka kita kena ingat balik perjanjian kita dengan Allah pada ketika alam zuri masa tu. Jadi untuk mengingatkan bahawasanya seruan dah sampai, itu yang sunat azan ataupun iqamah, sama je, beza sikit je, tapi seruan lah tu. Qamat pun seruan, azan pun seruan. Jadi seru, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baik tu aku ingat gitu lah lebih kurang. Dah ingat dah. Memang ada perjanjian. Sebab kalau katakanlah tak sampai seru, contohnya zaman-zaman sebelum ni lah, yang mana Islam tak sampai di situ. Zaman dulu, zaman sekarang semua sampai, pakai internet pun sampai tak? Dulu tak sampai, maka tak adalah seruan tu. Bila tak ada seruan tu, dia tak ingat. Bayi tadi tak ingat lah. Bila tak ingat, sampai dia besar pun seruan tetap tak sampai lagi, sampai dia mati. Maka dia panggil ahli fatrah, dia masuk syurga. Dia masuk syurga, orang macam ni, ahli fatrah. Kerana seruan Islam tak sampai dekat dia. Perjanjian, lupa nak buat macam mana. Dan tak ada orang ingatkan, tak ada seruan ingatkan pun. Tak sampai pun seru agama Islam. Kalau sampai seru, baru ingat. Maka orang macam ni tidak dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti. Dia dipanggil ahli fatrah. Islam pun tidak, kafir pun tidak. Tapi memang dia kafir lah sebenarnya, tapi dia tak kira. Di sisi Allah, nanti dia akan masuk syurga. Istilah dia panggil ahli fatrah. Bila sampai dia seru, otomatik atas kepala dia dipanggil mukallaf. Bila sampai seru, nama mukallaf diberati, dipaksa mukallaf tu. Maka adalah tuntutan belajar, tuntutan sembahyang semua. Sebab tu azan ataupun qamat, nak ingatkan dekat kanak-kanak tadi, sekarang ni dah alam syahadah dah ni. Kau bukan duduk dekat alam zuri lagi ni, bukan, dah masuk alam syahadah dah ni. Seruan pun dah sampai. Bila seruan tu dah sampai, maka ingatlah perjanjian kamu. Sebab itulah, biar kalimah yang pertama dia dengar adalah azan ataupun iqamah, bayi tadi. Dan sunat dibaca, inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadar. Kenapa pula sunat baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadr? Dan kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, pada telinganya. Apa tujuannya? Faedahnya terpelihara kanak-kanak itu daripada zina selama umurnya. Sama tambah zaman sekarang. Risau kita tengok budak-budak sekolah sekarang. Risau. Sekarang tu sebenarnya dah 10 tahun lepas dah. Zaman milenium pun dah start dah, zaman 2000. Elakkan daripada ataupun terpelihara budak bayi itu daripada zina. Sekarang takut tengok budak-budak perempuan, remaja-remaja, takut tengok. Orang yang duduk dalam lingkungan selamat, tak apa. Dia tak rasa, dia tak tahu sebab lingkungan dia selamat. Anak-anak dia okey, keluarga-keluarga, sepupu-sepupu okey, dia panggil lingkungan selamat. Tapi kalau masuk dalam masyarakat, tengoklah, masuk dalam masyarakat, kat lembah Kelang sana, ataupun kat sini pun, cuba masuk dalam masyarakat. Cuba pergi pukul 1-2 pagi dekat benteng, dekat yang area buka 24 jam kat bandar tu. Cuba pergi kat situ pukul 1-2 pagi, cuba tengok. Ya ada orang mancing tu lah, yang ada apa, Texas 24 jam apa kat situ tepi tu. Cuba berjalan kat situ, kan tempat dia terak dia ada. Cuba pergi kat situ pukul 1-2 pagi. Tengok ada apa. Itulah, tapi taklah teruk sangat. Tapi cuba tengok. Cuba lalu dekat jalan Wanjah. Saya tak tahu lalu pagi. Wah, sini pun ada juga. Ingatkan dekat Lorong Ajitai ada. Tengok. Maka kita risau, takut keturunan kita jadi gitu, risau. Maka untuk mengelakkan, antara petua lah kita panggil, adalah baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa? Apa kemunasabahan inna anzalna ni? Nak dengar kat telinga budak tu kecil-kecil ni. Kerana inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya telah turun. Apa dia telah turun? Quran pada malam Al-Qadar.
Jadi nak bagi tahu seruan dah sampai. Satu, maksudnya dengan azan bagi tahu bayi tu. Yang kedua nak bagi tahu Quran dah turun. Kerana inna anzalnahu fi lailatul qadr adalah telah turun Quran tu pada malam Al-Qadar. Jadi nak bagi tahu panduan dah ada dah sekarang ni. Ada halal, ada haram. Bukan boleh main buat aja. Pesan kat telinga budak tu, bayi tu. Kadang-kadang tak perlu tunggu orang datang. Mak ayah dia buat juga. Mak ayah dia sendiri yang baca. Lebih-lebih lagi ayah lah atau tok dia, tok ki dia. Baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia tak sebut ni sebenarnya 3 kali. Sebab nak bagi tahu dia panduan telah ada, jangan buat ikut suka aja. Kemudian dan kul huwallahu ahad. Nanti hidup nanti jangan lupa mentauhidkan Allah. Jangan jadi Tuhan pula, buat macam dia tu pula Tuhan. Ingat kita ada Tuhan, mentauhidkan Allah. Suruh dia kata kul huwallahu ahad. Katalah Allah itu ahad, esa. Yang bersifat dengan wahdaniyah. Kat telinga dia, slow aja, pegang dekat, angkat sikit, baca ke situ, tak perlu kuat-kuat pun. Sebab faedahnya terpelihara kanak-kanak itu daripada zina selama umurnya dan tiada memberi mudarat akan dia oleh Ummu Sibyan. Dan Ummu Sibyan tak boleh kacau dia, iaitu tabi'ah daripada jin, iaitu ada jin, ada kementerian jin yang kerja dia, jabatan ni kerja dia adalah kacau budak-budak. Nama jabatan ni adalah Jabatan Ummu Sibyan. Nama sejenis ataupun bangsa setan. Setan ni banyak bangsa juga. Ada bangsa dia, bangsa tu nama Ummu Sibyan. Ummu tu mak, Sibyan tu bayi, kanak-kanak, mak kanak-kanak, tapi bukan mak lah nama tu. Maka dia akan kacau budak-budak tu. Dia akan menangis, dia akan buat budak tu menangis, dia akan kacau. Sebab bayi ni dia belum ada titik hitam dekat hati dia. Dia masih lagi tak buat dosa, bayi. Bila dia tak buat dosa, hati dia bersih. Bila tak ada titik-titik hitam dekat hati dia, maka dia boleh nampak yang kita panggil ghaib. Ataupun hijab, masih lagi tak ada hijab dekat mata dia. Dia boleh nampak. Dia boleh nampak setan, dia boleh nampak. Sebab tu dia menangis. Dia menangis kadang-kadang tak ada sebab. Ni kalau menangis lapar lah. Menangis sakit lah. Kadang-kadang tak ada sebab, menangis juga. Kenapa dia boleh nampak kadang-kadang? Muka uduh. Ataupun Ummu Sibyan ni kacau dia. Kacau tu maksudnya buat kacau lah. Pegang-pegang dia ke apa ke. Maka nak mengelakkan daripada Ummu Sibyan ni adalah awal-awal lagi tu baca inna anzalna dengan kul huwallahu ahad. Sama juga kul huwallahu ahad juga 3 kali. Inna anzalna juga 3 kali. Supaya Ummu Sibyan tak boleh kacau dia. Ummu Sibyan ni jin yang memang ditugaskan untuk kacau bayi. Sehinggalah bayi tadi dah mula ada tanda-tanda bukan buat dosa, bayi tak ada dosa, tapi macam dia ada perasaan dengki dah, dia ada perasaan marah dah. Bila kat umur berapa tu? Biasanya 2 tahun tu dah boleh marah dah. Setahun kot. Setahun ke bawah tak ada lagi perasaan marah. Jika dah ada perasaan marah dah, dengki, cemburu, kalau dia ada adik baru nak pegang adik dia marah tu. Dia ada perasaan tu. Maka hati dia semakin dihijab. Tengoklah kalau setahun ke bawah, 2 tahun. Dan ada orang bersihnya hati dia, tak sangka buruk kat orang sampai ke besar. Maka hijab tak tutup-tutup. Saya ada jumpa juga 3-4 orang. Umur remaja lagi. Dalam 15, 16, paling tua 20. Dia nampak lagi. Sampai ke besar nampak. Dalam toilet, dalam rumah, dalam kedai makan paling banyak. Kalau dia dengan kawan-kawan dia nak pergi kedai makan, dia tak masuk. Dia duduk kat luar. Sebab dia tengok atas bumbung ada. Lepas tu dia tengok dekat makanan tu ada. Dia nampak. Macam mana nampak? Wallahualam. Kalau pergi rumah saudara-saudara petang hari raya, dia tak masuk. Ada rumah-rumah yang tak masuk lah. Bukan semua, tapi ada.
dia daripada kecil lagi duk hafal Quran dah. Lagilah. Lagilah hati dia tu bersih, tak ada hijab. Sampai belasan. Orang nak berkawan dengan dia pun tak apa nak kawan. Jadi mak ayah dia datang minta suruh tutup hijab. Kita mana reti tutup hijab. Takkan nak cakap buat dosa sikit. Takkan nak cakap gitu. Mana tahu kita nak reti dia datang, itu yang dia cerita tu. Anak dia tengok. Dia kata, bah. Kat depan tu, dekat kereta orang depan tu ada bah. Rambut panjang bah. Dia kata gitu. Ayah dia pula jadi seram. Dia bagi tahu. Kadang-kadang kedai ni nak masuk tak? Kedai ni tak nak, kedai ni boleh. Tak tahulah. Orang pakai pelari ke apa, Wallahualam. Pergi beraya memang cukup payah, ayah dia kata. Cuma memang cukup payah. Rumah orang ni boleh masuk, rumah orang ni tak nak masuk, nak duduk dalam kereta je. Ada sampai ke besar. Tapi biasanya tidak. Bila umur 2 tahun kot, dah reti marah kat orang, reti pukul cara budak lah. Dah reti dengki-dengki, marah-marah, merajuk-merajuk. Dah ada perasaan-perasaan tu, perasaan manusia tu dah ada. Maka hatinya semakin dihijab. Yang masalahnya kalau tengok yang baik-baik tak apa, ini yang buruk-buruk nampak tu. Rumah dia terpaksa buat renovation. Sebab rumah dia, toilet tu sekali dengan tempat mandi kan, biasa gitu, rumah teras. Terpaksa buat renovation, tempat buang air dengan tempat mandi beza. Kalau tidak dia payah, dia macam-macam masalah dia. Mandi kat depan rumah lah, dekat ruang parking tu kat depan rumah. Macam. Habis. Ni daripada Bujairimi. Dia ambil daripada Bujairimi. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana waqtul adhani futihat abwabus sama' wastujibad du'a wa idza kana waqtul iqamati lam tarudda da'watuh." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang waktu datang waktu azan dilaungkan, dibukakan segala pintu langit dan mustajab doa. Dimustajabkan doa, dan apabila datang waktu iqamah tiada ditolak akan doanya. Antara waktu yang mustajab doa, di antara azan dan iqamah. Tak lama tu, berapa minit, 10 minit kot. Di antara azan dan iqamah tu, waktu tu banyakkan doa. Kerana antara tempat yang mustajab doa, rugi siapa tak doa. Rugi siapa yang tak berdoa. Antara tempat mustajab tu. Tapi itulah, kita dah buat apa-apa kat situ. Macam-macam kita buat kat situ. Antara tempat mustajab doa adalah di situ. Kita tak ambil peluang dalam bab ni. Kalau tengok, ada 2 tempat yang saya perhati lah, orang tak ambil peluang. Pertama, di antara azan yang iqamah untuk dia doa. Yang kedua, sebelum buka puasa. Dia tak ambil peluang untuk doa. 5-10 minit sebelum buka puasa, antara tempat mustajab doa juga. Kata Nawawi di dalam Al-Azkarnya, Imam Nawawi, diriwayatkan akan kami daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada tolak, tidak ditolaklah akan doa pada antara bang dan qamat. Tak nak lagi, tak tolak terus, kata Imam Nawawi. Tapi kena ingat juga, maksud tak tolak tu ada 3. Maksud diterima doa tu ada 3. Yang pertama, apa yang kita minta Allah bagi, itu nama makbul juga. Yang kedua, apa yang kita minta Allah tak bagi, tapi Allah bagi yang lebih baik untuk kita. Kita minta nak kenderaan, nak kereta besar, ada kereta kecil, kita minta kereta besar. Kita minta kenderaan yang besar, yang baik. Padahal kereta kita sikit-sikit rosak je. Mintalah Allah nak kenderaan yang lebih baik, dengan maksud besar apa yang lebih baik lah. Maka Allah makbulkan. Tapi bila Allah makbulkan, tak semestinya makbul tu dengan maksud Allah bagi kenderaan yang lebih elok. Tidak. Kadang-kadang Allah bagi. Kalau bagi, bagilah. Itu nama makbul lah. Kadang-kadang tak bagi. Allah tak bagi pun. Kenderaan yang lebih baik, kenderaan tu juga. Kenapa? Kalau ikut perjalanan takdir dia, jika dia dapat kereta baru dengan kereta yang lebih tu, dengan kereta tu akan menyebabkan elok-elok kereta yang payah nak start ni pagi-pagi ni boleh datang masjid surau. Tiba-tiba dapat kereta tu tak boleh datang masjid surau dah.
Tak boleh dah. Sebab apa? Dah bila dapat tu nak bayar bulan-bulan. Bila nak bayar bulan-bulan mula buat bisnes. Bila buat bisnes pun agak okey juga. Dengan sebab kesibukan tak boleh datang masjid surau. Mana lagi baik? Lagi baik kata buruk lah. Tapi kita tak tahu. Tapi yang terbaik adalah dahlah kenderaan yang baik. Dapat datang masjid surau lagi, itu yang terbaik. Tapi kita tak tahu. Dengan dapatnya kita rasa ianya baik bagi kita. Kan doa istikharah tu. Kita minta ke Allah, ya Allah, ini jika baik bagi aku, maka kau bagi. Kalau tak baik, kau jangan bagi. Walaupun kau minta. Jadi, itu maknanya Allah bagi yang lebih baik. Iaitu apa? Allah tak bagi kenderaan yang lebih baik. Allah bagi benda lain. Tahu-tahu dapat anak seorang lagi. Ingatkan dah tutup kilang lah. Rupa-rupa anak tu yang last sekali, dia lah. Jadi tok guru ke nanti, bila dah mati, dia dah mati lah. Mata tu. Tua atau dah meninggal lah. Akhir sekali anak yang diminta kereta dapat anak. Allah bagi anak, rupanya anak tu yang bantu dalam kubur nanti. Itu yang lebih baik. Tapi kereta tetap dari kereta buruk tu lah sampai mati. Itu Allah makbulkan tu. Yang ketiga, Allah makbulkan doa juga dekat akhirat. Allah simpan. Dan bila kita tengok, aku tak buat pun ibadah ni, besarnya pahala. Ni pahala apa ni? Ni bukan aku punya ni. Banyak ni. Maka malaikat pun cek. Malaikat kata, ini doa yang tak dimakbulkan. Dimakbulkan ketika ke akhirat ni, sekarang ni. Loh, banyak ni. Allah, kenapalah Allah makbulkan doa aku ada 3-4 lagi tu masih dekat atas dunia. Kalau macam ni, aku doa tu semua Allah tak makbul pun tak apa. Waktu tu kita kata gitu. Silap lah. Kata, Allah pergi makbul doa. Rugi pula rasa. Sebab kita minta Allah bagi. Tapi di atas dunia kita lega. Aku doa setakat ni semua dapat lah. Yang aku nak Alhamdulillah lah. Seronok semua dapat. Dekat akhirat nanti kita menyesal. Kita kata Allah, kalau Allah tak bagi pun tak apa . Sebila tengok. Waktu tu. Tu lain beza. Dunia dengan akhirat. 3 lah. Jadi kata kat sini. Maksud tak ditolak akan doa antara bang dan khawamat ni. Maksud mana-mana satu lah. Tak kisahlah mana-mana satu. Yang penting Allah mesti terima. Kata Imam Nawawi. Kata mereka itu, apa kami kata ya Rasulullah? Maksudnya nak doa apa? Ini maknanya Imam Nawawi kata, macam ni. Imam Nawawi kata dalam kitabnya. Imam Nawawi kata, berkata Anas bin Malik, Anas kata, Nabi kata. Tu lah. Lah kali Nabi dah juga, Nabi kata. Apa kami kata? Kami nak doa apa? Tengok, sahabat dulu. Dia bukan ikut nafsu dia. Kita kata, ini mustajab doa. Dia tak tanya dah, nak doa apa lah, mustajab doa. Tak ada. Habis tu apa? Aku ada benda berpuluh, beratus benda yang aku nak minta doa. Tak payah nak bagi tahu. Tapi para sahabat dulu, dia tak tahu nak apa. Habis tu apa? Kami nak doa apa? Mustajab ni, tapi nak doa apa? Okay? Sabda Nabi. Minta olehmu akan Allah Ta'ala, akan afiat pada dunia dan akhirat. Minta afiat. Sihat adalah kita minta baik luaran. Afiat kita minta baik dalaman. Kalau sihat wal afiat, sihat tu luar macam penyakit, itu dipanggil sihat daripada penyakit. Tapi afiat sihat dalam. Sihat dalam, sihat mental, dia kata mental dan fizikal. Fizikal tu sihat. Mental tu ataupun dalaman tu dia panggil afiat. Jadi minta afiat. Nabi tak suruh minta sihat. Sihat luaran. Nak minta silakan, tapi Nabi suruh minta afiat pada dunia dan akhirat. Sihat dalaman. Maksudnya sihat iman kita sihat di dunia dan di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal azan. Siapa yang baca ketika azan? Apa dia baca? Inda azan. Siapa yang baca berkata pada ketika bang. Maksudnya lepas ni. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyiatin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa berkata pada ketika bang, ketika azan tu dia berkata, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Niscaya di surat Allah
dituliskan Allah baginya 1000 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan dan diangkatkan baginya 1000 darjat. Baca gitu je habis. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Kenapa lah ni? Ni amalan-amalan kenapa ni? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'a al-adhana wa lam yaqul mithla ma qala al-mu'adhdhinu fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajadal mu'adhdhinun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar akan bang dan tiada berkata ia seperti barang yang berkata oleh bang, boleh orang bang dengar azan tapi tak jawab azan, mudah kata gitu lah. Maka bahawasanya ditegah akan dia tak dapat apa? Daripada sujud. Dia tak dapat sujud pada hari kiamat apabila sujud oleh orang bang. Ketika hari kiamat pun ada sujud juga. Yang orang sujud yang pertama adalah Nabi SAW. Ketika kita tunggu beribu-ribu tahun, dia panggil mauqif, tunggu di padang mahsyar untuk bicara. Tengah tunggu untuk bicara tu terlalu lama. Kata lamanya, bilalah nak settle ni? Lama sangat kita tunggu. Tak bicara-bicara lagi. Kemudian, lepas lama sangat tu, kita ramai-ramai, waktu tu Allah bagi ilham, ramai-ramai pergi jumpa Nabi. Yang kata dia jumpa Nabi Adam, seorang-seorang cari. Semua Nabi-Nabi yang dijumpai, dia kata nafsi-nafsi. Aku, engkau. Aku tak boleh nak buat apa. Tunggu ajalah Allah panggil nanti. Kami tak tahan sangat dah. Dah lama sangat dah ni. Ribu tahun tunggu untuk bicara. Tak tahu syurga neraka lagi ni. Dia tunggu. Penantian satu penyiksaan. Memang terseksa sungguh. Sampai kan diriwayatkan ada yang kata kalau ya Allah cepatkanlah perbicaraan, kalau masuk neraka pun nerakalah. Sampai macam tu ada yang kata gitu. Maksudnya tak nak tunggu. Kalau neraka bernerakalah sebab tak tahu. Betul lah orang kata. Penantian satu penyiksaan tu memang betul lah. Kalau neraka bernerakalah, yang penting tak nak tunggu dah. Teruk sungguh tu. Sampai macam tu sekali, teruk sungguh. Kemudian jumpa semua Nabi. Akhir sekali jumpa Nabi SAW. Ketika jumpa Nabi SAW, Nabi sujud. Nabi minta, ya Allah, cepatkanlah perbicaraan yang mana dimulai oleh umat aku dulu. Maka umat Nabi lah dulu bicara, kemudian baru umat-umat yang lain. Okay. Waktu tu bukan Nabi je sujud, ramai lagi yang sujud. Antara yang boleh sujud adalah orang muazzin. Mereka sujud waktu tu. Tiba-tiba dia nak sujud tak boleh. Habis tu duduk berdiri aja, tak nak sujud tak boleh. Kenapa? Ditegah akan dia untuk sujud kerana ketika di atas dunia dia tak jawab azan. Jadi jaga-jaga. Diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW sabdanya, apabila dengar kamu akan bang, maka kata olehmu seperti barang yang dikata oleh orang bang. Kalau dengar azan, nak jawab apa? Jawab apa yang muazzin kata tu, jawab balik. Ulang balik. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata seumpama barang yang dikata oleh orang bang, adalah baginya seumpama pahala orang bang. Dapat pahala free, tak payah azan. Muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Manawi, jawab bang itu sunat. Sunat aja. Jadi kalau tak jawab tak berdosa. Kata Qil, ada pendapat lain, wajib. Ada kata wajib, siapa tak jawab berdosa. Ada kata wajib, jawab azan. Dan zahir hadis ini bahawa jawab bang itu dikatakan seperti barang yang dikata oleh orang bang. Dan sebut tadi kan, jawab balik. Apa muazzin kata, ulang balik. Pada sekalian lafaznya, pada semua lafaz-lafaz muazzin tadi. Tetapi datang hadis dengan istisna. Datang hadis lain yang dibuat pengecualian, bukan ikut semua. Secara umum muazzin kata apa, ulang balik. Tapi ada istisna, ada kecuali beberapa daripada hadis yang lain. Dia kata hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah.
Maka bahawasanya berkata ia pada keduanya. Jika muazzin kata hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, berkatalah keduanya la haula wala quwata illa billah. Tambah lagi la haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Inilah yang masyhur pada jumhur ulama. Ni yang masyhur pada jumhur ulama. Kenapa ada beza, ada istisna ni? Ada kecuali ni. Kenapa ni ada kecuali? Kita tengok kalimah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka kita ulang balik ya. Bagus kita Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Maka ulanglah balik. Cantik. Ulang balik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya tidak ada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ulang balik. Bagus, ulang balik. Hayya 'alas salah. Marilah semayang. Yang tadi tak ada suruh. Yang tadi Allahu akbar, Allahu akbar. Puji Allah, puji Allah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ini suruh ataupun ajak. Hayya 'alas salah, jom semayang ramai-ramai. Semayanglah, semayang, jangan tak semayang. Seruan ataupun an-nida untuk suruh. Bila suruh, maka kita nak buat. Yang tadi tak suruh, cuma puji Allah je. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni suruh. Bila suruh, kita buat solat. Sebab dia ajak untuk solat. Maka bila kita boleh solat, kita boleh solat tu, kita jangan rasa sebab kita. Maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Dengan maksud apa? La haula, tidak ada daya nak tolak maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan nak buat taat, nak buat benda baik. Illa billah, melainkan Allah yang tolong. Jadi dengan kita semayang, kita tak boleh belagak. Sebab apa? Sebab yang kita boleh pergi-pergi ni sebab Allah yang lorongkan. Yang kita boleh terhindar daripada dosa-dosa, perkara-perkara maksiat sebab Allah yang hindarkan. Sebab kita kata la haula wala quwata. Sama juga dengan hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Dengan semayang tu berjayalah, dunia akhirat berjaya. Bila berjaya, jangan terasa kita berjaya pandai kita. Sebab tu kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya. Kalau tidak, aku nak berjaya dunia ni terpaksa buat maksiat. Suah ke apa ke. Tapi Allah elakkan. Dapat berjaya tanpa buat dosa-dosa. Maknanya Allah yang elakkan, bukan hebat aku. Maka bila dia berjaya, taklah belagak. Sebab tu lain. Sebab tu bacaannya lain. Okey. Sambung lagi. Dan pada mazhab Hambali, ni sebenarnya elok ikut mazhab Hambali ni. Walaupun ni mazhab Hambali, elok ikut. Dihimpunkan antara keduanya seperti katanya. Dihimpunkan antara keduanya seperti katanya. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Ini cantik. Kita buat gini juga. Asalnya mazhab Hambali. Tapi kita yang ini elok kita ikut. Jadi kalau muazzin kata hayya 'alas salah, kita kata apa? Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Mantap kalau macam tu. Tapi mazhab Syafi'i tak ada hayya 'alas salah tu. Mazhab Hambali yang kata ada. Lagipun Allah sebut berapa saat je pun. Kata Azizi. Kata Azizi. Dia tak beritahu Azizi itu siapa. Saya pun tak sempat nak cek siapa Azizi itu. Ialah yang aula. Ini yang terbaik. Kerana mengeluar daripada khilaf mazhab Hambali. Ada ulama kata wajib. Bila sebut wajib, wajib jawab. Kata mazhab Hambali, hayya 'alas salah dulu. Kalau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Maka khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf adalah yang terbaik. Maka keluarkanlah kita daripada khilaf. Iaitu kita baca je lah. Dah lah tu, senang lah tu. Baca je, sebut balik. Inilah. Dan dikatakan tatkala berkata muazzin. Dan dikatakan tatkala berkata muazzin, as-salatu khairum minan naum. Ini subuh lah ni. Pada bang subuh. Pada bang subuh.
Maka jawab dia apa? Sadaqta wa bararta. Saya tak tahu yang ada baris bawah. Sadaqta wa barirta. Yang kita terima daripada guru kita, sadaqta wa bararta, bukan wa barirta. Kalau tengok ini tak ada baris pula. Yang ni, tapi yang Rumi ada baris. Yang Rumi ni salah ni. Tak pernah dengar pun sadaqta wa barirta. Sadaqta wa bararta. Tapi baris. Bolehlah cek balik kot. Masa as-salatu khairum minan naum. Kerana itu seruan adalah penyataan adalah sembahyang lebih baik daripada tidur. Maka kita benar betul. Bukan tidur lebih baik daripada sembahyang. Sempat satu lagi, sikit lagi. Ni baca alas ni. Dan manakala selesai daripada bang atau qamat, selepas selesai bang atau qamat, maka hendaklah sunat ni mengucap selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ramai orang tinggal. Ramai orang tinggal. La sekali azan tu, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Bukan tu dulu. Ni mengucap selawat tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ulang balik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu hendaklah mengucap la ilaha illallah dulu, ulang balik apa muazzin cakap, lepas tu selawat dan salam. Jadi la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu selawat dan salam sallallahu alaihi wasallam atas Nabi. Jadi maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Kenapa baca doa? Jangan tinggalin tu. Malah dalam TV pun tak buat. Patutnya dalam TV kena buat tu. Kan dalam TV tu kan, dia terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, suara besar tu. Suara tu aja yang baca doa. Barulah baca doa ni. Allahumma, doa apa? Doa nama doa tu doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tak ada, itu riwayat lain. Riwayat lain tu innaka la tukhliful mi'ad. Yang dalam riwayat ni lain. Yang dalam riwayat ni wa'adtah ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini riwayat ni. Ada riwayat lain sampai dekat mahbudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu dua riwayat, mana-mana pun boleh lah. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, dan limpahkanlah kepadanya maqam yang terpuji. Ini maqam yang terpuji, ini maqam Mahmud ni. Mahmudanilladzi wa'adtah ni. Maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sebab tu kita riwayat lain, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sebab apa? Allah dah janjikan maqam Mahmud nak bagi kat Nabi. Wahai Tuhan yang maha penyayang daripada segala yang penyayang, dan rahmatilah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan sahabatnya, dan selamatkanlah mereka. Kerana sabda Nabi SAW, barang siapa mendengar bang dan membaca ia akan doa ini, saya mengenai akan dia akan syafaatku pada hari kiamat. Hari kiamat nanti siapa nak dapat syafaat Nabi, baca doa ni. Nabi kata macam ni. Nabi kata, umat aku yang baca doa ini. Apa maksud doa ini? Maksudnya umat aku yang minta supaya aku dapat maqam Mahmud. Maqam Mahmud ni maqam yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi, nombor satu dekat akhirat nanti. Jadi Nabi kata, sesiapa yang minta doa supaya aku dapat maqam yang tertinggi.
Maka aku akan jadi kabel dia nanti. Aku akan jadi syafaat, aku bagi syafaat dia. Kalau ada dosa sikit-sikit, aku tolong. Kalau sama berat dosa tu, aku letak serban aku. Kabel. Bicara, korang bicara dulu. Sedangkan yang hidup awal-awal zaman Nabi Adam, sepatutnya umat Nabi Adam Habil dengan Qabil tu lah yang bicara dulu, sebab dia dah lama lah. Ikut turn lah. Tak. Kamu dulu. Iaitu kita dulu. Sedangkan kita yang terakhir. Kalau ikut turutan, kita dah potong queue dah tu. Kabel. Kita ada kabel. Kabel waktu dekat akhirat tak dosa. Nabi bagi. Istilah dia panggil syafaat. Jadi macam mana nak dapat syafaat tadi tu? Ada yang dah masuk neraka. Dengan syafaat Nabi keluarkan daripada neraka, masuk syurga. Ada yang dah masuk syurga. Naik tinggi. Duduk sebelah Nabi. Jiran Nabi dan sebagainya. Macam mana nak dapat syafaat tu? Minta doa supaya Nabi dapat makam yang terpuji. Makam yang tertinggi. Tapi sebenarnya Allah telah janjikan Nabi dapat makam yang terpuji. Makam yang tertinggi. Memang confirm dapat. Nabi dapat. Nampak? Nabi suruh baca tu supaya kita dapat free. Sebab Nabi kata sebenarnya aku memang akan dapat. Allah dah janji. Allah tidak memungkiri janji. Maka Allah dah janji aku duduk nombor 1 ke akhirat nanti. Nombor 1. Makam yang nombor 1. Tapi kalau korang doakan aku untuk dapat makam yang tertinggi nombor 1, maka aku akan jadi syafaat. Aku bagi syafaat. Jadi dia seolah-olah macam lah, memang Nabi akan dapat pun. Bila kita doa, walaupun doa kita tak makbul sekalipun, Nabi tetap dapat nombor 1 juga. Nampak? Ini antara kelebihan jadi umat Nabi. Kalau kita tak doa pun, Nabi memang dapat. Tapi doa, siapa doa dan aku dapat, aku jadi syafaat. Aku bagi syafaat untuk dia. Nama ke free dapat kan ni. Dapat free. Jadi jangan lupa baca doa ni. Qomat pun baca, azan pun baca. Bimbang takut nanti tak dapat syafaat Nabi, kena berhenti kat situ Berhenti kat situ. Ada sekali lagi, habislah bab azan iqamah. Sekali je lagi. Habis. Ada hikayat ni, ada cerita ni depan ni. Siti Zubaidah. Siti Zubaidah mana pula ni? Cerita Siti Zubaidah masuk syurga ni cerita ni. Lepas tu 3 di bawah naungan Arash. Jadi kita berhenti dekat dan jawab qamat seperti bang jua, melainkan pada kata qad qamatis salah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.